Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ajma'in ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba' Al-Fadil Kanda Tuan Imam, Ashabul Fadilah Barisan Ahli Jatan Kuasa Qoryah, Ashabul Fadilah, pegawai-pegawai masjid, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita kembali dapat menyambung perbincangan kita, khususnya melalui kitab Kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sambung perbicaraan kita berkenaan dengan Nabi kita, Nabi Muhammad, mendidik para sahabat dengan kisah-kisah teladan. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Baginda sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat dengan kisah-kisah teladan. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terdapat 3 kanak-kanak yang dapat bertutur ketika baru dilahirkan. Yang pertama, Nabi Isa bin Maryam. Yang kedua, seorang kanak-kanak yang dituduh sebagai anak Juraish. Juraish merupakan seorang lelaki yang sangat kuat beribadat. Pada suatu hari, ibunya datang ke pondoknya ketika dia sedang solat sunat. Ibunya memanggil, "Wahai Juraish." Juraish berkata dalam hati, "Ya Tuhanku, ibuku dan solatku." Yakni makna mana yang lebih penting. Maka dia menerus solatnya dan ibunya pun pulang. Tuan-tuan, di antara cara Nabi SAW untuk nak menyampaikan kepada para sahabat ataupun kepada umatnya, di antara cara nak sampaikan dakwah itu, Nabi juga menggunakan, kita kata, satu teknik pengajaran dalam bentuk bercerita. Banyaklah sebenarnya cerita-cerita yang telah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, termasuk juga yang telah diceritakan melalui ayat-ayat Al-Quran. Dalam Quran pun banyak cerita, terutama tentang umat-umat terdahulu, untuk kita mengambil melalui cerita tersebut kita kata panduan dan juga hukum hakam syariat dalam kehidupan kita. Selain daripada apa yang ada dalam Al-Quran yang diceritakan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, di sana ada juga cerita-cerita yang tidak ada dalam Al-Quran, tapi diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
melalui hadis-hadis baginda yang kita kenali sebagai hadis, yang mana kalau kita rujuk kembali kepada apa yang telah diberitakan oleh Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tidaklah apa yang dituturkan oleh Muhammad, tidaklah yang diceritakan, diberitakan oleh Nabi Muhammad itu, walaupun benda itu tidak ada dalam Al-Quran, tapi mai daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah kata dia adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak khusus jadi ayat Al-Quran, tapi menjadi juga sebahagian daripada wahyu yang Allah bagi kepada Nabi untuk disampaikan kepada cerita. Sebab seperti yang kita akan bincang sebentar nanti berkenaan dengan cerita kanak-kanak yang boleh bercakap ketika baru dilahirkan. Jadi cerita tu cerita lama-lama, okey, tak ada dalam Quran, tapi Nabi boleh cerita. Jadi macam mana Nabi boleh tahu cerita-cerita tersebut? Dia adalah yang diceritakan, diwahyukan oleh Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak termasuk dalam 6,236 ayat Al-Quran. Tapi melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi cerita yang kita namakan sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi pesan, ma taraktu fikum amrain lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati au kama qala Rasulullah. Tidak aku tinggalkan kepada kamu kecuali dua perkara. Aku tinggal ni tak ada benda lain. La dirham wala dinar. Aku tak tinggal duit atau benda dekat kamu, dekat hampa wahai umat aku. Tapi aku tinggal dua benda. Dua benda ini kalau kamu boleh pegang kepada kedua-duanya, maka kamu tidak akan sesat selama-lama. Ini menolak kepada golongan yang dinamakan golongan anti hadis, yang hanya berpegang kepada Al-Quran semata-mata kononnya, sedangkan berpegang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga arahan daripada Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Kalau dia baca Quran, ada ayat Quran bunyi hak tu hak kita baca tadi, tidaklah apa yang ditutur oleh Nabi itu mai pada hawa nafsu, tapi mai daripada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tetap menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun tuan-tuan, kalau kita mendalamilah hadis ini, peranannya antaranya adalah untuk kita kata menyempurna, bukan kata Quran tak sempurna, tapi kita kata nak bagi komplit lagi. Quran cerita solat, aqimus solah, tunaikan sembahyang. Perincian kepada solat dalam Quran cari tak ada. Quran suruh sembahyang, macam mana cara nak sembahyang, perinciannya ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hangpa tolak hadis, hangpa nak sembahyang macam mana? Faham kata aqimus solah, tunaikan sembahyang. Dia mulalah mereka sembahyang mengikut cara yang mereka faham, yang tah mai ke mana. Sehingga ada yang sembahyang ini tuan-tuan hanya berdasarkan niat semata-mata. Perlakuan tak buat, niat sembahyang, kira dah sembahyang. Macam-macam lah tafsirannya bila tak berpegang betul-betul kepada dua yang Nabi pesan suruh pegang, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara yang Nabi pernah cerita kepada kita, kepada para sahabat, ialah tentang kanak-kanak yang boleh berbicara semasa mereka baru saat-saat dilahirkan. Di antaranya, kalau memang itu pun terkandung dalam Al-Quran, iaitu cerita tentang Nabi Isa alaihi salam. Lahir saja Nabi Isa,
membenarkan kebenaran ibunya yang kita kata menjadi mangsa viral. Orang viral Maryam ibu kepada Nabi Isa sebab Maryam mengandung tanpa melalui proses biasa. Mengandung tuan-tuan mesti melalui proses kita kata persetubuhan lah di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Tapi Maryam boleh mengandung dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui proses tersebut. Maka beliau difitnah, beliau di-scam, diviralkan telah berzina sehingga sampai melahirkan anak pun, kalau kita tengok kisahnya, punya orang buang dia sampai lahir anak pun di bawah pokok kurma, duduk seorang-seorang, lahirnya anak yang bernama Isa alaihi salam. Lahir Isa, membenarkan ibunya, kata ibu aku tidak berzina. Aku lahir tidak dengan proses biasa manusia dilahirkan. Sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nak buat, Allah boleh buat. Cuma yang biasa fitrahnya manusia dilahirkan melalui proses biasanya bila ada kita kata persenyawaan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Tapi kalau Allah nak buat tanpa melalui proses tersebut, Allah berkuasa nak buat. Sedangkan Nabi Adam alaihi salam lahir terus tanpa ibu terus. Nabi Isa ada juga mak, tak ada ayah. Nabi Adam tak ada ayah, tak ada ibu, tiba-tiba toing jadi. Kan? Yang dikatakan Adam itu yang diciptakan daripada segumpal tanah. Dan kita semua mai daripada tanah, tapi jangan duk pergi cari dalam perut mana-mana perempuan yang sedang mengandung tu ketui tanah, tak ada. Nabi Adam itu asal dibuat daripada tanah. Kita ni pula jadi kita dengan proses yang kita kata persenyawaan dalam rahim, dalam perut mak kita tu. Jadi cuma bila kita mai daripada mak kita mai daripada tok kita, naik-naik sampai ke Nabi Adam yang mai buat daripada segumpal tanah, maka dikatakan kita juga berasal daripada tanah. Tak, kita asalnya adalah daripada persenyawaan air mani ayah dengan ibu kita. Cuma asalnya, usul asal daripada tanah. Sebab tu dikatakan kita ini mai daripada tanah. Simboliknya lah. Nabi Isa alaihi salam. Dan yang kedua yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kisah ataupun cerita seorang kanak-kanak yang dituduh sebagai anak Juraish. Juraish ni tuan-tuan seorang kita kata ulama ataupun ahli sufi yang bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan umat Nabi Muhammad. Dia secara tepatnya seorang Bani Israel, seorang Yahudi, orang bangsa Yahudi, Bani Israel, pengikut kepada syariat Nabi Musa alaihi salam. Jadi kita cerita Juraish tuan-tuan, kita kena tahu asal usulnya, sebab sekejap lagi di hujung nanti kisah Juraish ni nak istimbat hukum, nak menjadikan hukum, iaitu berkenaan dengan ibadat solat ini khususnya, terutama apabila solat yang bersangkut ketika solat mak kita masuk campur tengah tu. Juraish ni dalam kisah-kisah yang dinukilkan, dia ni Bani Israel, asalnya seorang pedagang, businessman, orang kaya. Sampai satu tahap dia rasa nak boleh kita kata nak uzlah lah, nak menjauhkan diri daripada dunia yang sibuk dengan cara dunia ni, nak pergi duduk berkhalwat ni, macam Nabi SAW berkhalwat dalam Gua Hira. Apabila tidak tahan, malam-malam masyarakat Arab Mekah terlalu kita kata ganas dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, zina, minum arak, malam depa cukup meriah.
siang pekat lena, malam meriah. Nabi SAW tak boleh duduk dalam suasana macam tu, lari Nabi naik ke Gua Hira, berkhalwat di sana. Khalwat ni tuan-tuan, makna khalwat ni sebenarnya bukannya makna khalwat ni macam yang kita faham tangkap khalwat tu. Tangkap khalwat tu depa buat maksiat. Khalwatnya khulwah ini sebenarnya maknanya bersunyi-sunyian. Cuma Nabi bersunyi-sunyian seorang diri. Orang lah bersunyi-sunyian tapi berdua. Pergi duduk dan bilik hotel mana-mana berdua. Zaman lah ni kalau khalwat dia jadi berdua lelaki perempuan kena tangkap basah. Zaman Nabi bagus khalwat ni sebab bersunyi-sunyian seorang diri nak dekat diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dengan Juraij. Apabila dunia dia alam dunia, cara dunia dia dah businessman, dah hebat, dah kaya jutawan ni, dia rasa serabut, maka tuan-tuan dia memilih untuk menguzlahkan diri dia. Dia bina, macam kita kata bina satu markas lah, satu madrasah, satu bangunan untuk dia nak beruzlah, berkhalwat dalam tu. Duduk dalam tu lama-lama, maka diceritakan dalam hadis-hadis yang ada, Juraij ini masa dulu ni, masa tak uzlah tu, dia sangat manja dengan mak dia. Jadi apabila dia pergi duduk khalwat seorang-seorang di pondok dia tu, lama-lama mak pun teringat, lama tak jumpa. Dalam satu cerita kata, mak ni dah lama ni, mak ada kebetulan masalah mata. Masalah mata, ada kata sampai tahap buta, ada kata ada masalah mata macam rabu-rabu dan gitulah. Jadi anak pun lama tak jumpa, tahulah anak duduk tang mana, teringat anak dia ni, dia nak pi lah jumpa anak, nak pi habang, mak ni mata tak berapa elok lah ni. Jadi nak pi sembang-sembang lah, antaranya boleh lah kot anak ni bantu apa-apa, doa ke apa-apa. Mak ni pi dengan penuh pengharapan, nak kita kata nak sembang-sembang dengan anak ni. Maka mak dia pi Juraij sedang berkhalwat di markas dia tu. Tuan-tuan, masa mak dia sampai, kebetulan Juraij sedang beribadat dalam bentuk solat. Juraij duduk sembahyang. Okey. Juraij tengah sembahyang, mak sampai, keluarlah Juraij. Tuan-tuan, macam kita tahu lah cerita ni, semua ni cerita balik semula. Juraij dalam solat bagi beliau, macam kita baca tadi, Juraij Tuhan ke ibu? Maksud Juraij tu, aku tengah sembahyang lah ni. Jadi, kalau aku jawab panggilan ibu aku, mana aku tinggal sembahyang lah, pergi sembang dengan mak. Tapi, kalau aku terus sembahyang, aku tetap bersama dengan Tuhan. Pada pandangan dia, dia tak jawab panggilan mak dia, dia tetap meneruskan ibadat solat dia. Mak duk panggil, Juraij, mak tahu ada duk bunyi ni, sembahyang kan, bunyilah. Kita kata pergerakan, gerak apa-apa dalam di lantai tu. Tapi mak, akhirnya mak bukan putus asa lah, tak mau jawab, sudahlah, balik dulu. Balik. Esok mai pula, begitu juga kebetulan time mak mai tu, Juraij tengah sembahyang. Juraij memilih untuk meneruskan solat, tidak menyahut panggilan mak dia. Dah dua. Hari ketiga Nabi cerita, ni hadis Nabi SAW, mak mai pula. Mai pula panggil Juraij. Juraij tak jawab, maka mak dia rasa sangat-sangat kecewa. Mak Juraij tak jawab panggilan aku. Sedangkan tuan-tuan, sebagai ulama kata, pada masa tersebut syariat Nabi Musa boleh bercakap dalam solat. Boleh cakap. Maksud dia, kalau Juraij jawab panggilan mak dia tadi, mak dia panggil, sampai 3 hari mai duk panggil, jawab, ya mak, Sat, saya duk sembahyang, mak tunggu Sat, saya lagi habis sembahyang. Tak apalah, kita jumpalah. Macam itulah kita kata sembang. Sembang tak batal.
Tapi Juraish tetap memilih untuk tak mau sembang. Pasal dia memilih Tuhan dan ibu. Dia lebih memilih Tuhan. Maka disitulah sebahagian ulama kata kesalahan yang dilakukan oleh Juraish. Sedangkan pada masa tersebut syariat Nabi Musa boleh bercakap di dalam solat. Tak apa. 3 hari mak panggil, Juraish tak jawab, maka mak pun jadi rasa kecewa sangat. Maka mak pun terberdoa. Kita kata macam dah kecewa ni, mak dah sampai hati Juraish. Tak apa, Juraish tak jawab panggilan mak. Mak doa kat hang sebelum hang mati, dah hang tak mau tengok muka mak sebelum mati, supaya hang tengok muka pelacur. Mak dia terdoa macam tu. Dia kecewa kan. Kecewa. Dia dah boleh cakap. Mak faham cakap, jawab abang kalau ni. Tak mau cakap. Maka mak kata, semoga sebelum mati hang Juraish, hang bertemu dengan wajah pelacur. Mak balik habis. Sambung cerita, Nabi cerita. Maka hebat Juraish ni, dulu ni businessman, duduk dalam kampung, berniaga, duduk dalam pekan lah kita kata, duduk jumpa orang ramai. Jadi orang menyembang, Juraish hilang. Juraish tak tahu pergi mana. Hak tak tahu cerita pun abang, tak hilang, duk ada nu. Dia buat madrasah, dia buat kita kata pondok hebat nu, untuk dia nak duduk beribadat seorang-seorang dia. Tuan-tuan, kebetulan bangunan yang dibina oleh Juraish ini, tuan-tuan, menjadi juga tempat, selain dia buat untuk dia dan ibadat, dia juga buat tempat untuk orang-orang yang berjalan ni, kita kata nak berteduh lah. Dia guna di atas, di bawah ni, siapa yang lalu kawasan tu, siapa kita kata buat macam R&R lah. Ada tandas, ada apa, orang depan tidur, nak berteduh ni boleh lah di bawah tu. Dan yang sering berteduh di situ adalah seorang pengembala kambing yang duk bawa kambing pergi bagi makan rumput dekat dengan kawasan yang Juraish buat bangunan dia tu. Tak apalah, ada pasal dia sebut benda tu, tak apa. Maka tuan-tuan, orang duk sembang di pekan ni, mana Juraish? Ada orang habaq Juraish ni duduk sana seorang-seorang hebat dia apa semua. Jadi orang pakat puji lah, hebat Juraish dulu ni duk dengan kita, duk sama-sama merapu lebih kurang gitu lah. Ya, businessman, duk main minum kopi, mengeteng kita. Lah ni buang dunia lah kita kata, pergi duduk seorang-seorang berkhaluat sana tu. Maka depa sembang tu, tuan-tuan, didengari oleh seorang pelacur yang top lah dalam pekan tu. Jadi pelacur tu pun kata, awak hebat sangat ke Juraish tu? Dia kata hebat lah sampai gitu. Pelacur tu kata, dia tak kenal aku lagi. Kalau dia kenal aku, hebat tak hebat, boleh kita tengok langit tinggi atau rendah. Sembang kemas lah. Dia kata, awak nak buat apa? Tak hebat mana, dia tak kenal aku. Kenal aku, dia melutut dekat kaki aku. Lebih kurang gitu lah. Dia nak kata, dia nak rosakkan Juraish yang kata, hampa kata hebat sangat. Tak apa, hampa tunggu tengok. Jadi pelacur tu, dia mendakwa dia boleh rosakkan Juraish dengan aktiviti pelacur dia tu lah, dengan muka dia yang comel, badan dia yang seksi tu. Dia kata, Juraish tak kenal aku lagi, tu yang jadi gitu. Apa kata hebat sangat, sampai tunggu saat. Dia kata, hang tak usah duk harap lah, orang kampung pula orang duk kata kat dia, kalau hang boleh buat, kira hebat lah, kami tak percaya lah. Maka tuan-tuan, Nabi cerita Nabi, kita boleh bayang no? Masa Nabi cerita dekat sahabat tu, suasana dia macam mana. Sahabat duk dengar cerita Nabi. Jadi macam kita kata Tok Wan duk cerita kat kita malam-malam, cerita apa, lama-lama kita duk dengar seronok macam tu lah. Para sahabat duk dengar cerita Nabi cerita. Ini cerita Juraish. Maka tuan-tuan, pelacur tu kata, tak apa, hampa tengok, aku nak rosakkan dia. Lepas tu pi lah kalau hang boleh. Dia pun pi tuan-tuan. Macam tu juga Nabi cerita, pi round pertama gagal, Juraish tak layan dia. Pi round kedua gagal, Juraish tak layan dia. Dia malu lah. Pasal dia kata,
Dia tak kenal aku lagi, kenal aku. Habis langit tinggi rendah dia boleh kenal lah. Nak abang dia tu kemas, sembang kemas. Orang sembang kemas ni, bila ni tak malu-malu lah. Maka tuan-tuan, berapa kali pi gagal, akhirnya dia kita kata diideakan oleh iblis dengan satu teknik. Masa dia duduk pi tu, dia duduk perasan pengembala kambing duduk bawah rumah tu. Pengembala kambing tu duduk berteduh. Duduk berteduh. Dia duduk perasan, dia naik goda Jurais tak jalan. Naik tak jalan, naik tak jalan. Lah kali dia dah confirm Jurais tak akan tergoda dengan dia. Akhirnya dia main idea jahat. Apa dia? Dia ajak pengembala kambing tu berzina. Tuan-tuan, seperti mengantuk di sorong bantai lah dengan pengembala kambing ni. Pelacur ni hak paling hebat ada masa tersebut ni, tata mai goda dia, tunggu lagi. Jadilah benda yang tu 18 SX, kita tak payah cerita lah. Tuan-tuan, habis tu dia balik. Setiap hari dia pi balik ni, orang kampung duk tunggu lah, tengok dia pi balik. Macam mana ni? Hari ni tak boleh lagi, hari ni tak boleh lagi. Lepas dia dah yakin Jurais tak akan terpedaya tergoda dengan dia, dia berzina dengan pengembala kambing tu. Nabi cerita, dia balik, orang kampung duk tunggu macam biasa. Macam mana hari ni? Hampa tunggu. Awak dah hang berjaya ke goda dia? Dia kata, okey, tu yang kata apa tunggu? Tunggu apa? Apa tunggu? Apa tengok aku 24 jam sehari, aku takkan melacur, dia kata. Tapi bila aku mengandung, dah aku tak melacur, memang mana dia tak ada orang setubuh aku. Kalau mengandung aku, tak ada orang lain. Jurais tak sat, dia dah setubuh dengan aku. Aku dah goda dia dah kita kata dah tergoda, dia berzina dengan aku. Bertunggu aku mengandung. Tuan, orang kampung jadi percaya tak percaya. Betul ke Jurais ni orang alim, orang hebat ni, orang sufi ni boleh tergoda dengan pelacur ni? Tapi dah kawan tu kata apa, tengok aku takkan melacur start pada hari ni. Mana kalau mengandung ni Jurais tadi aku berjaya goda dia. Tak apa, sampailah saat dia mengandung sungguh, orang kampung pun jadi geram, jadi tak sangka dia kata kan, seorang PU, seorang pencetus ummah boleh buat aktiviti lagu tu. Contoh lagu tu lah, kita duk sangka orang hebat-hebat ni, ustaz-ustaz ni kemas lah, rupanya terjebak juga dalam aktiviti yang macam-macam tu kan. Tuan-tuan, makna dia zaman law ni, orang sabitkan ustaz-ustaz yang ada ni kadang-kadang dengan tuduhan-tuduhan yang sampai tak macam boleh mana kita kata tak terfikir dengan kepala kita, tuduh sampai tara macam tu. Naknya bukan benda baru. Zaman tu Nabi Musa, syariat Nabi Musa, Jurais dah kena dah. Jadi tuan-tuan, kita dalam isu-isu macam ni, satu ya, sedangkan Quran pesan kepada kita, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila sampai seorang yang fasik bawa berita kepada kamu, maka cek, sesat betul-betul. Pasal apa? Takut kita melakukan kezaliman kepada satu kaum dengan sebab kita ni, kita jadi apa terlalu drastik. Pantang ada berita sensasi, kita terus nak percaya. Padahal yang bawa berita tu siapa dia dan sebagainya, berita tu pun kita kena sesat. Lebih-lebih lagi lah yang terinayah itu orang-orang yang kita kata yang sepatutnya kita ni damping dengan mereka, ustaz-ustaz, ulama-ulama, dituduh dengan pelbagai tuduhan. Jangan kita cepat-cepat dapat berita tu, tak sangka no. Pasal tak sangka tu kena sesat lah. Takkan logik ustaz tu buat kerja sampai lagu tu kan. Ini contohlah, kalau dia buat sungguh lepas kita sesat, tak ada, itu biasalah. Selagi manusia dia ada benda yang dia tersilap, mungkin hari tu dia jadi pening kepala gimana, tergoda jadi kan. Tuan-tuan, baru ni saya sembang dengan seorang anggota polis, inspektor. Cerita ustaz, law ni ada satu teknik nak scam orang. Hati-hati juga tuan-tuan kan. Kita ni
Kita cerita ni cerita di belakang orang, depan orang kot tak payah kita nak buat cerita tu, tapi belakang orang tak saya cerita. Orang tu dah teruk, geng ni dia kata bukan seorang, dia kata bukan, ni cerita Sungai Petani, bukan seorang, dah berapa orang dah pergi ke balai polis buat laporan pasal dah tak tahan dah, kena kita kata kena scam lah dengan cara yang macam ni. Lepas tu duk bayar duit, lama-lama sampai tak tahan dah nak bayar ni, lebih banyak dah, baru pergi report polis. Tapi mereka tak cerita ke orang pasal benda ni melibatkan keaiban mereka. Saya kata, aib macam mana? Aib cerita atas katil ke? Kata ustaz pandai teka. Dia kata biasa lagu tu zaman lah ni, aib ni. Dia kata buat lagu mana? Dia kata cerita dia, kita duduk seorang-seorang di rumah, tiba-tiba ada panggilan video call. Hati-hati tuan-tuan, kalau kita handphone kita semua pakai ada video call, mungkin boleh terkena. Video call tu dia kata daripada perempuan. Jadi perempuan tu call video tu goda kita. Kebanyakan yang jadi mangsa ni kebetulan waktu tu pula dia duduk seorang-seorang. Depa tu macam tahu ni, tak tahulah sama depa dah target tengok dia ni ada di rumah, dia ni duduk seorang-seorang. Kita perkenal ada gutu ke apa tak tahu. Tapi video call tu tuan-tuan, perempuan tu ajak kita ni, hak video call kita duduk seorang-seorang, dia ajak kita ni cara video tu kan, dia ajak, jom kita pakai buka baju. Kita bayang kalau kita seorang-seorang, pasal tak ada siapa, tak ada orang nak tahu aku dengan dia buka baju, kita buka baju, aku tu londah sampai habis. Jadi mangsa ni ikutlah, nunduk syok nak tengok perempuan tu buka baju, dia pun buka baju. Perempuan kata okey, kita buka seluar, dia pun buka seluar. Sampai ke cerita nak bagi amaran tu telanjang bulat lah. Rupanya dia tu kalau kita tengok dalam video call tu bukan real. Dia tu macam ada pelakon lain pula. Sebenarnya masa kita buka baju, kita nak bagi dia buka baju, kita buka lah. Kita nak bagi sama-sama buka. Jadi kita buka, dia buka, kita buka, dia buka, sampai telanjang. Rupanya masa tu duk rakam kita, rakaman kita buat kerja tu. Habis semua, tak ada apalah, nak boleh buat apa, telefon sama telefon, mana boleh buat apa lah, orang tengok aku lah. Habis tu stop tu, tak apa lah. Esok mereka call balik, kata hantar gambar kita saja seorang-seorang duduk tengah buang baju, buang seluar, buang sepeda. Lepas tu tak bayar duit, kami sebab video ni. Antara yang jadi mangsa mai report polis ni, polis tu cerita seorang ustaz sekolah, cikgu ada, ramai cerita nampaknya dah ramai, tapi siapa tak buka mulut. Siapa? Malu lah. Takkan abang aku terkena awak, aku telanjang daripada rakam, jahanam tak abang pergi report polis. Tapi tak apalah, polis tu kata kena, sebenarnya kena sebab juga pasal takut kuih ramai jadi mangsa. Ada yang geng tua-tua apa dah, yalah bini tak ada pergi mana, dia jadi malam tu jadi menggila zat, tak tahu ke mana, pergi duduk turut ni jadi mangsa skamer, baru nak pergi report polis. Tuan-tuan, banyak cara orang nak perkena kita sahaja. Sebab tu kita tuan-tuan, Nabi pernah doa kepada kita dalam sebuah hadis. Nabi satu masa Nabi didatangi oleh Aisyah. Aisyah kata dekat Nabi, baba, bilang itulah anak dengan ayah kan, baba boleh tak tolong doa kat cik? Maka Nabi SAW baca satu doa, iaitu doa minta ampun dosa Aisyah, sama ada yang kecil, sama ada yang besar, sama ada yang nampak, sama ada yang tak nampak, semua. Aisyah tuan-tuan dengar Nabi doa macam tu kat dia, dia punya seronok. Dalam hadis sebut dia sampai seronok sampai gelak. Dia seronok, abahku doa minta ampun dosa aku, habis. Dulu, kini dan selamanya Nabi minta semua ampun dosa Aisyah. Tuan-tuan, Aisyah dalam satu riwayat kata
Gelak sampai kepala dah terantuk. Nabi duk bersila lagu tu punya gelak sampai terantuk paha Nabi ni. Nabi tanya kat Aisyah, seronok ke doa lagu tu? Aisyah kata, mau tak seronok. Abah doa kat cik, ampun dosa habis ke semua. Hak nampak tak nampak semua habis. Hak dulu ke hak akan datang pun siap minta. Wallahi, Nabi kata, wallahi. Apa dia kata Nabi? Aisyah, wallahi, doa yang aku baca kat hang tu adalah doa aku li ummati fi kulli solah. Tuan-tuan, Nabi SAW sentiasa mendoakan kita dalam setiap kali solat baginda. Apa dia? Supaya dosa kita ni, umat baginda, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita duk pi buat lagi. Nabi dah minta ampun, kita duk buat lagi. Nabi dah minta ampun, kita duk pi buat lagi. Jadi hati-hatilah dengan, terutama di belakang tabir. Depan tabir ni tuan-tuan, kita ni geng main masjid, geng apa nama Tok Haji, Tok Lebay ni, biasanya depan-depan ni orang perempuan main gelek-gelek apa, astagfirullahalazim, astagfirullah, boleh lagi. Belakang tabir, seorang-seorang, bini pula pergi jaga cucu 2 bulan dah tak balik, tiba-tiba dapat video call ajak lawan buka baju lagu tu, bahaya. Jadi perkemahkanlah. Sebab tu Nabi kata, badiru bil a'mal, segeralah kamu menambahkan ibadat kamu, terutama akhir zaman. Nabi kata dalam sebuah hadis tuan-tuan, akhir zaman ni orang pagi dia muslim, petang dia kafir dah. Petang dia muslim elok, pagi esok kafir dah. Orang cepat berubah ni tuan-tuan, supaya kita istiqamah dengan ibadat kita walaupun di depan ataupun di belakang tabir, supaya kita selamat dengan dugaan-dugaan yang dibawa datang kepada kita. Juraish tuan-tuan selamat. Tapi yang kata jahat iblis ni, teknik dia tukar plan B. Buat guna pula penzina, pelacur tadi pi duduk berzina dengan pengembala kambing tu. Lepas tu balik cerita orang kampung, kata dia dah berzina dengan Juraish. Tunggulah dia mengandung. Tengok mengandung, orang kampung pun geram. Lah kali beranak orang kampung tak tahan dah, bawa budak tu yung ramai-ramai pi tempat Juraish. Tuan-tuan, depa sampai-sampai Reban, madrasah pondok Juraish tu Reban, depa Reban geram punya pasal tak sangka kami ni dengan hang kan, kami respect baru hari tu hang tak lebih kurang kami, hang berubah jadi elok, tiba-tiba hang rupanya boleh duk berzina. Juraish heran pasal apa? Hang boleh duk berzina. Bila aku berzina? Tu berzina sampai beranak. Kami jaga pelacur ni daripada hari lah yang dia kata main berzina dengan hang tu, kami jaga 24 jam. Dia tak ada buat dengan siapa dah lepas tu. Hang saya. Juraish kata, macam mana hampa kata aku berzina? Hampa nampak ke? Dah dia, kami jaga, kami tengok. Depa tengok betul lah lepas tu, tapi sebelum tu depa kena murung. Dia bukan berzina dengan Juraish, dia berzina dengan pengembala kambing. Tuan-tuan, Nabi cerita, Juraish kata, "Buat mai budak tu, yang hampa kata anak aku tu." Depa buat mai dekat apa Juraish. Juraish tuan-tuan jolok perut budak tu. Nabi cerita, Juraish jolok perut. Budak tu pun terkena Juraish ni, jadi macam terbunyilah gitu. Mana biasalah bunyi budak-budak bayi ni, mana ada bunyi apa, bunyi biasa. Tapi selepas dia jolok, budak tu macam menguit, macam ada suara cara bayi ni. Dia pergi tanya, "Wahai bayi, wahai budak, siapa bapa kamu yang sebenar?" Tuan-tuan, dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi cerita, budak tu terus cakap, "Pak aku," tadi tak ada bunyi apa, tadi kena jolok tu bunyi gitu kan. Bila Juraish tanya, "Siapa pak hang betul-betul?" Dia kata, "Pak aku tu duduk ada sekali, duduk buah rumah pengembala kambing tu, pak dia memang bawa rumah Juraish, madrasah tu. Dah duduk jadi kelak kampung Juraish tu. Tu pak aku." Oh, orang kampung beralih belah pengembala dengan pelacur tu, marah pula. Tapi rumah dah roboh lah.
Tuan, Nabi contoh orang kampung jadi malu, ahli berkata Jurayj minta maaf, depa katok siap dah. Bukan dekat reban rumah, katok Jurayj ni tuan-tuan, separuh nyawa tak tinggal. Depa kata Jurayj minta maaf, kami tersilap. Dan ni macam ni Jurayj, kami bina balik madrasah hang ni dengan guna mah. Mau tak? Dia kata aku tak mau. Kami pakai perak, tak mau. Itu buat guna, kami nak buat balik. Apa buat macam asal dah lah. Aku buat guna tanah, kau guna tanah balik lah. Terus buat balik. Lepas tu Jurayj tuan-tuan tiba-tiba tersenyum. Diserta jadi macam tu, macam sesuatu. Dia pun tanya, awak muka awak nampak lain, kenapa nampak macam ni? Dia kata aku dah terkena dengan kita kata doa mak aku. Beritahu awak. Dia pun kata sebenarnya mak aku 3 hari duk mai lah, sebelum ni mak aku ada mai 3 hari. Aku duk tengah sembahyang. Mak aku panggil, aku tak jawab lah pasal aku duk sembahyang, aku tak mau terganggu sembahyang aku itu dengan menjawab panggilan mak aku, sebab aku sedang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mak aku hati-hati, aku nak apa Jurayj dengar. Mak dia tu duk panggil hari ketiga tu, Jurayj tak mau jawab, Jurayj tak mau jawab. Dan mak dia kata, Jurayj tak mau jawab mak tak apa, nanti beringat sebelum hang mati hang nampak muka pelacur. Rupanya aku mendapat ujian daripada Allah dengan salah aku tadi tu, aku tak jawab panggilan mak aku. Sebab tu yang kata tu, sebab masa tu boleh bercakap pun dalam solat. Jadi tuan-tuan, penghujung penutupnya, kita macam mana di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kita solat mak kita panggil. Zaman lah tuan-tuan, mak tak panggil main rumah pun, mak panggil cara telefon. Kita pula setting telefon kita, kalau mak yang call jadi lagu nasyid khusus. Kalau kita nak peringat itu mak telefon, Ummi, Ummi contohlah lagu tu, di tengah sembahyang bunyi telefon, Ummi, Ummi, oh mak telefon. Macam mana? Nak berhenti sembahyang ke nak terus sembahyang? Tuan-tuan, khilaf di kalangan ulama daripada cerita Nabi ni. Satu pandangan kata kita tuan-tuan tengah sembahyang, yang pertama sembahyang wajib ke sembahyang sunat ke, mak panggil, bukan satu kesalahan kita jawab panggilan mak. Bahkan dia kata wajib jawab mak. Sekali sembahyang tu buat lain, sembahyang batal lah dalam mazhab kita ataupun apa syariat kita. Nabi Muhammad bercakap dalam solat itu membatalkan solat, tapi bila mak panggil kita layan mak tu, wajib. Lepas tu sekali sambung balik sembahyang kita. Okey, pandangan pertama. Pandangan kedua dia beda, sembahyang tu sunat ke sembahyang tu wajib. Jadi kita tengoklah hak mana, pandangan mana yang lebih kita kata rasional untuk kita amal. Hak pandangan kedua kita, kalau sembahyang wajib tak boleh jawab, haram. Jadi sembahyang sunat jawab. Tu satu, dia pecah. Hak tadi asal sembahyang wajib ke sembahyang sunat ke, guna ayat Quran, wala tubtilu bi a'malikum, jangan kamu membatalkan amalan ibadat kamu. Jadi tak boleh kita tengah sembahyang, wajib ke sunat ke, mak panggil sembahyang habis sembahyang baru jawab. Okey, pandangan kedua kata kalau wajib jangan jawab, jangan batalkan sembahyang, terus juga. Kalau sunat jawab. Okey, yang tu harus macam tu, tapi hukumnya makruh, dia kata boleh jawab tapi makruh. Pandangan ketiga kata afdal apa? Afdal kalau sunat, ni mazhab Maliki, sunat, sembahyang sunat mak kita panggil, afdal jawab. Tak jadi wajib jawab, tak jadi apa makruh jawab, afdal. Maknanya kalau kita sembahyang sunat, sembahyang wajib tak boleh, sembahyang sunat mak panggil, maka kita berhenti sembahyang tu, jawab panggilan mak. Okey, pandangan seterusnya yang saya pun lebih selesa dengan pandangan tersebut, dia kata tengok situasi, hak sembahyang wajib ke, hak sembahyang sunat ke. Kalau waktu tu mak kita panggil tu nampak situasinya lebih atas pertimbangan kita lah, dengar suara mak pun dah lain macam, mula panggil contohlah mak awang, mula tak jawab dia sembahyang ni.
Betul, awang. Contoh, ni kalut ni. Maka bila kalut lagu tu, maka pandangan hak lah ni, hak saya selesa saya pegang tu kata kita berhenti sembahyang, kita pasal ada sesuatu kecemasan. Tapi kalau nada biasa awang, dia tu lepas tu sengap. Macam mak kita pun faham kita duduk sembahyang kot, mak kita pun sanggup tunggu lagi. Yang tu kita terus sembahyang kita. Tapi kalau nampak macam sesuatu yang kena ada sesuatu lah, maka dengan mak kita ni, maka kita boleh berhenti sembahyang dan sahut panggilan ibu kita. Ada satu lagi pandangan tuan-tuan, mereka tak bagi terus, haram terus, sebab mereka buat pandangan tu zaman Nabi Musa syariat boleh cakap, dia jurus tak mau cakap, tu salah dia lah. Zaman kita tak boleh cakap, maka kita diharamkan sama ada sunat ke, sama ada wajib ke, jawab panggilan mak kita. Jadi tuan-tuan, begitulah cara Nabi antaranya sambil-sambil bercerita menjadikan hukum untuk syariat kita beramal dalam kehidupan kita. Tapi apa pun tuan-tuan, ingat pesan Nabi kata apa? Doa walid li waladihi ka du'ain nabi li ummatihi. Hadis Bukhari. Apa dia? Doa seorang ayah atau ibu kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya. Jadi hati-hati tuan-tuan dengan ibu dan ayah kita, bila mereka sesuatu cakap bab kita ni, semoga mereka tak ada lah, ataupun kita tak buat benda-benda yang kita kata boleh menyakitkan hati mereka, yang mereka sekali lagi pergi duk cakap benda-benda tak tahuan. Satu. Yang kedua, kita ni jadi ayah, kita ni jadi ibu, hati-hati bila marah ke anak, jangan terlepas cakap tak tahuan. Sebab takut jadi doa seperti doa Nabi kepada umatnya. Anak ketegak, contoh-contohlah, nak keluar rumah, kata malam dah, nak pi juga, dah ni geramnya pasal duk geram, tak tahu nak kata apa, pi lagi, biar mampu pi, kena gelek dengan trailer, kena sungguh dengan trailer tuan-tuan. Kita pula duk rayau tengah malam. Hati-hati, kita sebagai ibu, kita sebagai ayah, pengajaran daripada cerita Juraish tadi. Sedangkan seorang ahli sufi pun diuji oleh Allah Ta'ala dengan doa ibunya, dengan kisah pelacur tersebut. Tuan-tuan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada satu lagi cerita juga bayi yang bercakap ketika kecil. Kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.